Baik. Saya nak mulakan dululah dengan Tuan Presiden lah. Tuan Presiden dululah. Kan, dan inilah macam juga Haji, saya orang kampung. Saya ni orang kampung Labu Lanjutnya Haji. Jadi orang kampung ni tentang vaksin ni mana nak tahu kan. Jadi mungkin juga di peringkat awal ni Tuan Haji boleh kongsikan sikit bahasa layman tentang sebenarnya apa itu vaksin sendiri dan tanpa orang tak. Gitu. Silakan Haji. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali kita buat sembang-sembang kan Ustaz gini. Sembang-sembang je Haji. Boleh, tak masalah. Kalau tidak nanti kan jadi boring So jadi saya rasa sebelum kita pergi ke cerita pasal vaksin, pada pendapat saya kita kena fahamlah apa itu wabak yang sedang menyerang kita. Okey. Dan nak cerita sikit dia punya latar belakang Okey, kalau kita tengok sedikit latar belakang dia, jadi pada lebih kurang pada 19 Disember 2019, okey, jadi kita telah mendapat orang kata satu berita kan, satu perkara yang telah berlaku di Wuhan, China, di mana wabak ni mula berlaku dan daripada situ kita mendengar orang kata apa yang kita sebut sebagai coronavirus. Satu coronavirus. Coronavirus ni maknanya satu jenis virus yang melompat daripada alam binatang kepada manusia lah. Kalau dulu kita pernah dengar SARS-CoV kan, satu. So jadi yang ni dipanggil SARS-CoV-2 lah. Okey. Tapi yang paling penting adalah apabila wabak ni berlaku dulu, jadi pihak China, okey, dia telah berkongsi structure virus tu. Mana dia kenal pasti rupa bentuk virus tu kan. Saya rasa baru-baru ni pun kita dapat lihat bentuk dia macam mana kan, dengan dia punya orang kata duri dia, virus macam tu kan. Lepas tu kita melihat maknanya dari segi genom tu jadi telah dikenal pasti. So jadi penting untuk kita kenalkan virus ni supaya kita boleh buat sesuatu lah. Okay. Dan itu yang berlaku. Jadi apabila timbulnya virus ni pada ketika itu dan genom tu telah telah dikenal pasti dia punya struktur, jadi kita mendapatkan satu respon daripada satu dunia. Maknanya macam mana kita nak berdepan dengan sesuatu perkara yang kita tak tahu di hadapan kita. Sebab dia jenis orang kata sesuatu yang barulah. So jadi apa yang berlaku maknanya kita dapat kumpulan pakar-pakar satu dunia. Nak mencari dia punya, nak cari sebenarnya virus ni apa, bentuk dia macam mana dan sebagainya. So pakar-pakar tu fikirlah. Okay. Lepas tu dan begitu juga kalau kata kita nak buat vaksin terhadap virus ni. Jadi kita kena ada jugalah dari segi siapa yang nak beli vaksin ni? Siapa nak beli vaksin, dia buat vaksin, tapi siapa nak beli vaksin mestilah melibatkan kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan. Dengan sebab ni melibatkan satu dunia. Sebab ni pandemik kan. Dan siapa lagi yang terlibat? Mestilah melibatkan syarikat-syarikat pharmaceutical. Yang mana nak membangunkan vaksin. Jadi perkara ni bukan perkara main-main. Satu perkara yang besar, ilmu dia besar. Jadi kalau kita tengok begitu, jadi maknanya maknanya bukan seperti keadaan biasa. Jadi kalau kita tengok pandemik yang sebelum ini, yang berlaku pada tahun 1918 dulu, mana 100 tahun yang dulu.
Okey, jadi kita melihat bahawa pada ketika itu memang tak ada vaksin. Jadi maknanya manusia bila dihadapi pandemik Spanish influenza tu, jadi berjuta yang mati. Lepas tu melibatkan 1/3 populasi dunia dan tidak ada vaksin lah. Jadi cuma kali ni Allah buka ilmu ni pula. Maknanya kali ni kita ada vaksin, okey, dan kita boleh mendepani isu ni. Okey, di mana sekarang ni kita ada vaksin. Cuma saya nak beritahu bahawa perkara ni tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Tak pernah berlaku. Jadi maknanya tak ada satu negara yang boleh mengatakan bahawa dia ada pengalaman untuk menghadapi pandemik ni. Pandemik ni maknanya dia melibatkan satu dunia lah. Okay, sebab dia pandemik dan dia bersifat novel. Jadi bila kita kata dia bersifat novel, maknanya dia satu yang baru. Kan? Jadi bayangkan macam mana kita nak respons kepada perkara ni. Jadi kena ada penglibatan sebab nak develop vaksin bukan satu perkara yang mudah. Satu perkara yang mudah ya, dan melibatkan belanja yang begitu banyak. Kita bercerita dari segi 1 hingga 2 bilion US untuk develop vaksin ni. Okey. Dan itu yang berlaku selepas genom ni dah dikenal pasti. Jadi kita dapat lihat respon satu dunia ni yang penting. Tapi vaksin ni pula kalau kita tengok kan, maknanya kalau katalah syarikat pharmaceutical buat vaksin ni. Tapi kalau tak ada siapa nak beli, tak ada siapa nak guna, macam mana? Sebab dia punya orang kata wang yang digunakan untuk membangunkan vaksin ni begitu banyak. Jadi risiko dia cukup tinggi ya. Jadi itu yang kadang-kadang kita kena orang kata berlaku adil lah. Bahawa kita terpaksa pakar-pakar virologis, pakar-pakar untuk membuat vaksin ni semuanya berganding bahu untuk cari. Itu sebab pada peringkat awal kita ada lebih kurang dalam 130 kandidat vaksin ni. Okey, vaksin ni, okey. So jadi begitu banyak yang dibuat dan kalau kita tengok sekarang ni dah tak banyak lah, maknanya bawah daripada 100. Makin sikit lah sebab bukan senang nak develop satu vaksin yang satu lagi saya nak bagi tahu bahawa vaksin ni adalah satu perkara yang spesifik. Maknanya kalau kita kata ini satu penyakit untuk COVID-19, maka vaksin tu adalah untuk COVID-19. Itu maksud dia lah. Jadi itu yang maknanya vaksin COVID hanya khas untuk vaksin COVID. Kalau kata vaksin untuk HPV, polio sebagainya, dia ada yang lain lah ya. So jadi maknanya jadi ini yang kita kena spesifik lah perkara tu. Jadi ini yang yalah kalau tanya saya, kalau boleh lah semua berganding bahu satu dunia ni dengan cara mudahlah nak selesai perkara ni. Tapi maklum sajalah dengan orang kata geopolitik yang berlaku dan juga melibatkan saintis, melibatkan pelabur-pelabur, syarikat pharmaceutical. Jadi dia punya panjang cerita dia, bukan mudah Ustaz. Bukan satu perkara yang kita ingat mudahlah. Jadi saya nak bagi latar belakang ni supaya kita nak bagi tahu bahawa apabila perkara ni berlaku kita kena clear lah. Satu lagi yang saya nak share adalah dari segi apa tu virus tu. Sebab saya tak mau cerita vaksin dulu, kena cerita virus dulu kan. So kalau kita tengok virus ni, nak tahu virus ni dia ni makhluk Allah lah. Boleh terima? Maknanya dia makhluk Allah. Dia makhluk Allah. Jadi maknanya tapi pelik dia punya makhluk ni kan, bila dia di luar dia tak aktif Ustaz. Dia tak aktif. Dia bukan macam bakteria. Kalau bakteria kita tahu dia tu jenis yang orang kata ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya. Tapi virus ni adalah sebahagian daripada sel. Dia sebahagian daripada ataupun sel komponen kan. Jadi pelik, perkara ni memang pelik.
Dan kalau kita tengok dari segi dia punya size, kan, nak kecil tak kecil macam ni lah saya boleh explain lah. Okay, Ustaz tahu kan kalau kita ambil ruler, kan kita boleh nampak kan 1 milimeter. 1 milimeter kita boleh tengok kan 1 milimeter. Ambil ruler kita tengok 1 milimeter kan. Lepas tu 1000 daripada 1 milimeter tu adalah 1 mikrometer. Lagi kecil lah. 1000 lagi kecil 1000 lepas tu lagi 1000 daripada mikrometer tu. Jadilah nanometer. Jadi size virus tu macam tu lah. Jadi kalau boleh, maknanya kalau Ustaz boleh dapat bayangkan berapa halusnya perkara tu. Jadi begitulah dahsyatnya makhluk ni. Lepas tu kalau kita tengok kan, kalau kita tengok elemen dunia ni, ya, kita ada air, kita ada tanah, kita ada angin, kan, dan sebagainya, api. Jadi pada saya virus ni maknanya dia bentuk macam nak kata dia bernyawa pun dia tak bernyawa, tapi dia bentuk dia macam tu lah Ustaz. Tetapi apabila dia masuk dalam badan, maka dia akan ambil alih dalam sel tu. Itu yang jadi seperti mana yang kita nampak lah. Jadi saya nak share satu alam yang macam mana kita nak bagi dia punya penerangan tu. Hidup ke tak hidup ke apa semua. Maknanya dia di luar dia tak hidup, dia akan hidup di dalam badan kita lah maknanya. Begitu dia masuk dan dia akan ambil alih. Okey, baik. Itu sejarah asas bagaimana kita nak tahu tentang virus itu sendiri dan juga sebab kalau sebab kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau kita nak expect katalah contohnya sekarang ni dengan keadaan sekarang yang begitu mencabar sekarang ni kan. Kan kalau kita katalah kita pergi masjid kan, macam mana nak cari virus tu? Tak adalah, tak nampaknya. Kita langsung tak nampak. Jadi sukar nak cerita macam mana. Jadi begitulah dia punya cabaran. Saya bagi latar belakang tu supaya kita boleh kita akan lebih faham untuk peringkat yang seterusnya. Baik, terima kasih Haji. Saya nak saya tak jawab lagi soalan tadi tau. Saya bagi yang lain dulu supaya sebagai kita buka lah cerita tu. Okey. Maknanya berikan dia punya background lah.